What is GIS? GIS stands for Geographical Information System. Simply put, GIS is a business information management system that helps us capture, analyze, and present spatial information on a map. GIS allows us to make better decisions using geography. What can GIS do for you? Every day, millions of decisions are powered by GIS. Retailers use GIS to pinpoint the best locations for new stores and stock items that match local customers' needs. GIS is used by the conservation organisations to predict the likely consequences of global warming. Utilities organisations use GIS to respond promptly and efficiently to reported power outages. Police forces use GIS to discover patterns in criminal activity and plan operations much more strategically. Resulting patterns and trends can then be seen on a digital map, much easier than viewing the data on spreadsheets. How does a GIS work? GIS software runs on computers, ranging from the most powerful server to software on your mobile phone. In a GIS, information about the real world is stored as a collection of thematic layers linked by geography. Each layer contains similar features, such as streets or rivers. People can then analyze geographic data using GIS tools and visualize geographic data as maps, graphs, or charts. Patterns and trends can easily be identified, so information that was previously buried in a spreadsheet now comes to life. Let me give you some examples. Retailers like Nike and Levi Strauss use GIS to avoid making costly mistakes when opening new retail locations. The Department of the Environment uses GIS to manage conservation in our national parks, maintain the biodiversity of our landscape, and preserve our national monuments and sites of architectural heritage. GIS helps the Department of Education to make sure they provide the right number of school places for children in the right locations. The police service in Northern Ireland harness GIS to make smarter use of intelligence, which helps reduce crime and costs. In short, GIS allows us to make better decisions using geography. Complex analysis is made simple, and decisions become clear. At Esri Ireland, our business is built on the belief that knowing where things happen matters to your business. Maps make sense, and using them, we can help you make sense of your geographic information. To find out how maps can make sense for you or your organisation, contact us at mapsmakesense@esri-ireland.ie. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menghadiri kursus pada hari ini, iaitu kursus secara online UPE 06/21, iaitu pengenalan kepada GIS, kursus asas GIS ya. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Fazila binti Harun, penolong ketua program GIS di bahagian ukur dan pemetaan Instone. Jadi kursus kita pada hari ini akan terbahagi kepada dua slot, iaitu slot pertama melalui video ini, iaitu pengenalan kepada GIS, dan slot kedua adalah melalui Google Meeting yang dijangka akan diadakan pada jam 11 pagi nanti ya. Okay, jadi objektif kursus pada hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui sejarah dan definisi GIS, memahami komponen-komponen GIS, mengetahui aplikasi teknologi GIS, dan memahami kepentingan GIS pada masa kini. Pembentangan saya pada hari ini akan terbahagi kepada 5 tajuk utama, iaitu yang pertama adalah pengenalan kepada GIS, kepentingan GIS, diikuti dengan komponen GIS, seterusnya ialah konsep GIS, dan yang terakhir sekali adalah aplikasi GIS. Okey, apakah itu GIS? Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam rajah yang saya sertakan ini, GIS adalah berkaitan dengan peta, analisis, data, perisian, aplikasi, satelit dan juga carrier atau pekerjaan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada sistem maklumat geografi ataupun GIS, kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan sistem maklumat.
Sistem maklumat merupakan satu proses yang dilakukan terhadap data mentah bagi menghasilkan maklumat yang berguna dalam membantu membuat sesuatu keputusan. Contohnya dalam kehidupan harian kita, kita ada akaun simpanan, akaun bank. Jadi apakah sistem maklumat yang terdapat dalam akaun simpanan kita? Ada nombor akaun, nama pemegang akaun, nama kita lah, alamat tempat tinggal kita dan juga jenis simpanan kita. Contoh yang kedua adalah jika kita membeli tiket kapal terbang untuk naik kapal terbang, apakah sistem maklumat kita yang terdapat pada tiket kapal terbang tersebut? Mestilah ada nama penumpang, nombor tiket, nombor penerbangan. Jadi semua maklumat ini dipanggil sistem maklumat, iaitu satu sistem yang menghasilkan maklumat yang berguna. Ya. Sistem maklumat geografi, kalau merujuk kepada kajian yang telah dibuat pada sebelum ini, yang telah di-quote oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini, saya pilih 3 ya. Yang pertama adalah melalui Clark pada tahun 1997 yang menyatakan GIS sebagai data ruangan yang unik yang boleh dihubungkan kepada peta geografi. Yang kedua daripada Burrow and McDonald pada tahun 1998 menyatakan bahawa GIS adalah pendekatan berasaskan komputer yang digunakan untuk mengumpul, memanipulasi, menganalisis dan memaparkan maklumat spasial. Dan yang ketiga adalah daripada Ang Kian Hua pada tahun 2015 yang menyatakan bahawa GIS merupakan satu sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan memaparkan data yang berkaitan dengan ruang yang berpandukan kepada bumi. Jadi berdasarkan definisi-definisi yang telah dinyatakan oleh ketiga-tiga penyelidik ini, dapatlah kita simpulkan bahawa sistem maklumat geografi atau GIS merupakan sistem maklumat yang menggunakan data spasial yang mempunyai rujukan geografi dan juga data bukan spasial, iaitu atribut ataupun tags yang merangkumi operasi-operasi yang menyokong analisis spasial. Jika kita lihat pada gambar rajah di bawah ini, sumber data GIS memang ada 2, iaitu data spasial dan juga data non-spasial, iaitu atribut. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai GIS, kita lihat sedikit sejarah mengenai GIS. GIS telah bermula pada tahun 1832 melalui Mr. Charles Pictet, seorang ahli geografi Perancis yang menjadi tunggak utama yang melahirkan GIS dengan menerapkan analisis spasial ke dalam epidemiologi. Pada tahun 1854 pula, John Snow yang merupakan pengguna paling awal menggunakan kaedah geografi untuk meramalkan wabak penyakit kolera yang menyerang dunia pada ketika itu. Pada tahun 1960 pula, Kanada mula kembangkan penggunaan GIS dengan menamakan Sistem Informasi Geografi Kanada. Mereka punya sistem geografi ya. Jadi fungsi CGIS ini adalah untuk menyimpan, memanipulasi dan mengkaji data untuk kegunaan tanah inventory Kanada. Dan seterusnya pada tahun 1980, perkembangan GIS berterusan dan syarikat-syarikat yang berlainan berkumpul untuk membuat dan menghasilkan perisian GIS yang lebih maju dan sesuai untuk digunakan oleh semua pengguna sehinggalah ke zaman kita ini. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, GIS ada data spasial dan juga data non-spasial. Jadi kita akan pergi dulu kepada data spasial. Jadi data spasial ini adalah data mengenai permukaan sebenar bumi, iaitu bangunan, jalan raya, hutan, tasik, sungai dan lain-lain lagi. Ia merujuk kepada ciri-ciri lokasi atau kedudukan sesuatu objek tersebut dalam ruang tertentu di mana kejituannya atau ketepatan perletakan objek-objek tersebut di antara satu sama lain ditentukan berdasarkan kepada prosedur cerapan data di lapangan. Jadi data spasial ni terbahagi kepada 2, iaitu data image raster dan juga vektor.
Image raster ini adalah data berbentuk image remote sensing, iaitu dari QuickBird, Iconos, ataupun image fotografi udara digital, ataupun pelan-pelan perancangan seperti rancangan struktur dan tempatan dalam format image juga dan ataupun raster. Juga data kadaster, topografi juga dalam format image ataupun kita panggil raster. Data vektor pula adalah data-data yang berbentuk macam points, lines. Contohnya data cerapan GPS, data kerja ukur di padang atau lapangan yang menggunakan total station, atau data topografi, kadaster dan pelan-pelan perancangan selepas proses pendigitan. Sebab pelan-pelan ni bila didigitkan dia akan menghasilkan output seperti points, lines ataupun polygon. Jadi itu adalah data vektor. Okey, untuk lebih mudah faham apa itu beza antara data raster dan juga vektor, saya tunjuk di sini di belah kiri ini data raster iaitu berbentuk image ataupun plan, manakala data vektor lebih kepada data yang telah didigitize iaitu berbentuk points, lines, polygons ataupun ini yang telah didigit lah, jalan dan sebagainya. Kalau kita lihat di tengah ini adalah data yang di overlay nak menunjukkan apa beza itu raster dan juga vektor. Jadi kalau kita lihat di sini, image yang di bawah ini adalah data raster, manakala yang di atasnya, contoh ini adalah pokok ya. Jadi dia telah letakkan point, dia dah vectorizekan, dia dah digit menjadi data points iaitu data vektor seperti ini. Begitu juga ini rumah dan juga dia telah diletakkan simbol. Kalau jalan dia akan digit menjadi lines. Ini adalah juga vektor jika menjadi lines ya. Jadi itu adalah perbezaan antara data raster dan juga vektor. Okey, kita pergi kepada data non-spatial. Data non-spatial ataupun attribute ni adalah data yang berbentuk jadual, iaitu seperti contoh di bawah. Data ini boleh didapati dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Ia mengandungi senarai karakter atau maklumat yang berhubung kait dengan data spasial seperti maklumat tanah, penilaian, banci penduduk dan pendidikan dan lain-lain. Kalau nak bahasa mudahnya, data non-spatial ni adalah merupakan jadual maklumat kepada data spasial. Contohnya macam yang saya tunjuk ni, ini menunjukkan lot di satu kawasan ya. Jadi contoh ini lot 910. Lot 910 bila kita klik nak dapatkan maklumat lot 910 seperti keluasan dia, kedudukan koordinat dia dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan GIS, bila kita pilih lot ni, kita akan dapat maklumat data tersebut di dalam atribut yang telah dimasukkan lah. Jadi itulah GIS yang mengandungi spatial dan juga atribut. Okey, secara umumnya kepentingan GIS ni memudahkan pengumpulan data, memudahkan penyimpanan dan pengurusan data, untuk kemudahan analisis data dan juga persembahan data spasial. Kita boleh jadi mudah nak akses sesuatu data di masa akan datang. Kalau nak patah balik data yang lama, mudah sebab semuanya menggunakan GIS. Komponen utama GIS terdiri daripada 5 perkara iaitu hardware ataupun perkakasan, software perisian, data, methods dan juga people. Okey, yang pertama komponen GIS adalah hardware iaitu perkakasan. Perkakasan ini adalah set komputer ataupun laptop dan perkakasan lain seperti printer, mouse dan sebagainya. Perkakasan ini adalah perkara yang penting sebab tanpa komputer ataupun laptop kita tidak boleh memproses data GIS tersebut dalam bentuk digital. Jadi tujuan hardware ini adalah untuk menyimpan, memproses dan memaparkan data.
Perkakasan ini memerlukan RAM dan storan yang mencukupi bagi memastikan kelancaran dalam simpanan, pemprosesan dan panggilan data. Kerana software akan diinstal ke dalam perkakasan ini. Keupayaan perkakasan ini mempengaruhi kelajuan untuk memproses dan membuat analisis atau memanggil semula data GIS apabila diproses nanti. Komponen GIS yang kedua adalah software ataupun perisian. Perisian yang sesuai untuk menjalankan operasi GIS iaitu memproses, membuat analisis dan memaparkan data GIS. Contoh perisian yang digunakan untuk memproses GIS pada masa kini adalah ArcGIS, Quantum GIS iaitu QGIS, MapInfo ataupun MV. Terdapat pelbagai lagi software GIS di pasaran yang boleh digunakan. Ini adalah contoh antaramuka perisian-perisian ArcGIS ya. Komponen GIS yang ketiga adalah data. Data merupakan keperluan utama dan yang paling penting. Data ini melibatkan data spasial dan atribut seperti yang telah diterangkan terlebih awal tadi. Dan contohnya adalah imej foto udara, maklumat berkaitan features seperti nama jalan dan sebagainya, iaitu atribut ya. Yang keempat adalah kaedah ataupun prosedur. Kaedah atau prosedur ini melibatkan kaedah untuk mendapatkan data, kaedah untuk menyunting, mendigit data dan sebagainya. Okey, komponen yang terakhir yang penting dalam GIS adalah manusia. Jadi bila GIS digunakan, kita memerlukan dua kategori manusia yang penting, iaitu pembangun, iaitu individu yang mahir dalam membangunkan GIS melalui penggunaan perisian GIS. Dan yang kedua adalah pengguna, iaitu individu yang memahami dan menggunakan hasil yang diperolehi dari perisian GIS. Jadi pengguna dan pembangun adalah sama-sama penting sebab GIS dibangunkan untuk digunakan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kepada konsep GIS. Kalau kita lihat di sini, konsep GIS terdiri daripada 5 perkara. Yang pertama adalah data collection. Data collection melibatkan pengumpulan maklumat seperti jalan raya, bangunan, lot tanah, sungai dan sebagainya. Jadi data collection ini boleh melibatkan pengukuran di lapangan, pengukuran fotogrametri udara, spacebound menggunakan satelit ataupun ukur di lapangan dengan cara konvensional. Jadi data-data yang telah dikumpul maklumat ni akan dimasukkan ke dalam perkakasan ataupun hardware tadi. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem GIS melalui pelbagai kaedah, sama ada data entry, scanning dan sebagainya. Jadi setelah data dimasukkan ke dalam sistem, analisis akan dibuat mengikut jenis-jenis data yang tersedia dan juga keperluan. Contohnya, jika data yang dimasukkan tersebut akan digunakan untuk kecerunan, untuk mengesan tanah runtuh. Jadi data yang dimasukkan dah tentulah jenis-jenis tanah, jenis batuan di kawasan tersebut dan sebagainya. Diproses dan kemudian analisis yang boleh dibuat adalah untuk mengetahui jenis tanah yang mana yang akan mudah berlaku tanah runtuh, kebarangkalian untuk berulang tanah runtuh di kawasan tersebut dan pelbagai analisis lagi. Okey, yang keempat adalah keputusan akan dibuat melalui hasil analisis tersebut. Bila analisis telah dilakukan, sebarang keputusan boleh dibuat. Dan seterusnya, apabila keputusan telah dibuat, tindakan akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih teratur. Jadi konsep inilah yang diguna pakai untuk memastikan sesuatu perkara dapat dijalankan dengan lancar dan teratur. Okey, dokumen MS1759 ini adalah dokumen penting dalam sistem GIS.
kerana ia adalah satu dokumen yang disediakan bagi menetapkan kaedah pengkodan butiran dan juga atribut serta menyediakan deskripsi yang berkaitan bagi pertukaran maklumat geospasial. Tujuannya adalah untuk memudahkan perkongsian maklumat geospasial di antara semua agensi dan pengguna. Sebelum ini, jenis butiran yang geospasial dikelaskan sebagai jalan, sungai dan setiap agensi mempunyai kod tersendiri, tidak seragam. Jadi apabila dokumen MS1759 iaitu Malaysian Standard Geographic Information atau Geomatics ni dikeluarkan, satu penyeragaman telah dibuat. Jadi semua agensi yang menggunakan data geospasial akan menggunakan coding yang sama. Contoh, jika jalan, coding dia adalah TA0060. Jadi ia lebih memudahkan. Sekarang aplikasi MS1759 ini telah boleh diakses melalui online dan ia merupakan ejen carian di mana pengguna boleh mencari maklumat butiran menggunakan kategori dan kata kunci. Melalui keputusan carian tersebut akan menunjukkan maklumat lengkap mengenai kod, nama, description, attribute name dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dalam dokumen MS1759 terdapat 12 kategori utama yang telah disenaraikan, iaitu yang pertama adalah aeronautical, kedua adalah built environment, demarcation, geology, hydrography, hypsography, soil, transportation, utility, vegetation, special use, dan yang ke-12 adalah kategori general, umum. Struktur data GIS yang saya sebutkan 12 kategori ini, ia merupakan kalau kita biasa buka software GIS, layer yang wujud di tepi itu untuk setiap butiran yang ada dalam display data spasial tu, layer-layer tersebut adalah 12 kategori ini. Kita dah ada coding dia punya warna apa semua dah ada dekat situ. Itu adalah layer ya. Okey, kita pergi kepada detail 12 kategori tersebut untuk lebih memudahkan kita faham apakah features ataupun ciri-ciri yang perlu diletakkan di dalam setiap kategori. Yang pertama adalah aeronautical. Bagi kategori aeronautical, data yang terdiri daripada maklumat pengangkutan udara seperti lapangan terbang dan landasan kapal terbang serta helipad untuk helikopter. Di setiap kategori yang terdapat dalam dokumen ini, dia akan ada subcategories. Contoh bagi aeronautical ada subcategories AA untuk airspace, AB untuk aerodrome dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk kategori built environment. Ia untuk data yang terdiri daripada maklumat peta guna tanah yang berasaskan kadaster bagi bandar dan kawasan luar bandar. Ini termasuklah maklumat kediaman, perniagaan, industri, keagamaan dan sebagainya. Dan ia juga dibahagikan kepada beberapa subkategori. Contohnya, jika bangunan tersebut adalah bangunan perumahan, di dalam GIS ia akan dikelaskan kepada residential. Manakala jika ia adalah sebuah masjid, ia akan dikodkan kepada kategori religious. Begitu juga dengan institut pengajian awam akan menjadi institutional dan sebagainya. Dan kalau kita lihat contoh di sini, kalau built environment residential ni dah ada tulislah siap-siap ia adalah berbentuk poligon dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah demarcation yang terdiri daripada maklumat sempadan. Maklumat sempadan ni termasuklah sempadan hak milik, pilihan raya, pelan perancangan, lot-lot tanah, penilaian harta, pentadbiran tanah, cukai tanah dan demografi. Okey, yang seterusnya adalah geologi bagi data yang terdiri daripada maklumat persempadanan kelas unit geologi dan kandungan mineral
Ini termasuklah pelombongan, mineral yang ada di kawasan tersebut. Ini semua dikelaskan mengikut sempadan. Dia akan buat poligon. Seterusnya adalah maklumat hidrografi, iaitu laut, pantai, sungai, tasik, jeti, pelabuhan, data pasang surut air laut dan sebagainya. Seterusnya adalah maklumat hipsografi. Hipsografi ini adalah bagi data yang terdiri daripada maklumat peta topografi, ataupun bahasa mudahnya adalah ketinggian muka bumi, yang melibatkan ketinggian muka bumi seperti garisan kontur, embankment, cutting, lurah dan sebagainya. Seterusnya adalah soil, tanah ya. Jadi data terdiri daripada maklumat persempadanan dan kesesuaian tanah, jenis tanah serta peta hakisan tanah. Jadi bagi kategori ini selalunya digunakan untuk melihat tanah runtuh, hakisan tanah dan sebagainya. Seterusnya adalah transportation, di mana data yang terdiri daripada maklumat jalinan jalan raya, jalan kereta api, komuter, ERL, LRT, monorail dan juga laluan di dalam laut. Semua ini akan diletakkan di bawah kategori transportation. Seterusnya adalah data yang terdiri daripada maklumat utility, iaitu termasuk bekalan elektrik, air, telekomunikasi, sistem kumbahan dan juga pengurusan sistem pepejal. Seterusnya adalah vegetation. Jadi dalam kategori vegetation ini semua features yang merujuk kepada hutan, penggunaan tanah, zon pertanian, kawasan kering, kawasan berair akan dikategorikan di bawah vegetation. Special use ni jarang digunakan, tetapi masih ada bagi agensi yang memerlukan. Data terdiri daripada maklumat yang diperolehi melalui penjanaan terhadap data asas geospasial sehingga dapat menghasilkan data tambah nilai. Contohnya DTM, foto dan juga maklumat kaji cuaca. Dan yang terakhir adalah general, iaitu data yang terdiri daripada maklumat rangkaian titik kawalan geodetik, kadaster dan maklumat datum aras kebangsaan, imej satelit dan juga fotografi. Jadi kedua-dua belas kategori ini adalah kategori utama dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada dokumen ini untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut ya. Okey, aplikasi GIS digunakan sangat meluas di seluruh dunia. Ini adalah contoh yang digunakan dalam kategori perubatan untuk mengawal denggi, mengawal pandemik macam yang kita sedang hadapi sekarang, COVID-19. Ia juga digunakan untuk pengurusan bencana seperti tanah runtuh, hakisan tanah, untuk perancangan bandar iaitu pembangunan di sesuatu kawasan, dan ia juga boleh digunakan untuk pengajian sejarah iaitu untuk warisan peninggalan sejarah. Ini adalah contoh aplikasi GIS dalam pemantauan COVID-19 di Malaysia. Memandangkan kita di Malaysia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang masih berlarutan sehingga sekarang. Jika tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan aplikasi MySejahtera, di mana kita boleh lihat berdekat di kawasan tempat tinggal kita ada berapa kes di kawasan tersebut, kita boleh semak. Ataupun kita juga boleh lihat di manakah hospital atau pusat untuk buat swab test yang terdekat dengan kita. Jadi itu semua adalah GIS sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan. Contoh yang saya tunjuk di sini, ini menunjukkan taburan penduduk berisiko di kawasan zon merah. Ini adalah melalui bancian juga, adalah combination dengan bancian penduduk, di mana mereka boleh tahu berapa orang penduduk yang berusia 60 tahun ke atas, iaitu golongan yang berisiko. Dan kedua ini adalah lokasi hospital saringan dan pusat kuarantin pesakit. Jadi ini semua adalah data spasial ataupun geografi yang dipaparkan dalam bentuk carta,
peta interaktif dan juga infografik untuk memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengakses maklumat-maklumat yang kita perlukan. Kalau kita lihat di sini, lokasi yang dilawati pesakit COVID-19 pun kita boleh lihat. Ini semua adalah melalui sistem JIS, di mana ini adalah paparan interaktif yang menunjukkan ini adalah data spasial. Dan juga maklumat yang sebelah ni adalah data attribute, iaitu data dan bentuk teks yang kita boleh lihat. Jadi dengan penggunaan GIS di dalam pemantauan COVID-19 di Malaysia ni, pihak KKM boleh membuat ramalan risiko peningkatan kes di sesuatu lokaliti tersebut berdasarkan maklumat spasial dan juga atribut yang diperolehi daripada GIS. Dan kedua, mereka juga boleh meramal hospital yang akan kekurangan fasiliti bagi merawat pesakit, juga berdasarkan data, input data yang mereka dapat dan dimasukkan kepada GIS. Itu semua analisis yang mereka buat dan boleh buat ramalan. Jadi kebaikan GIS dalam pemantauan COVID-19 di Malaysia ini adalah, yang pertama, perancangan bagi mengatasi masalah kekurangan fasiliti di hospital dapat dilaksanakan. Kedua, membekalkan maklumat terkini kepada pengguna. Dan ketiga, untuk mengambil langkah awal bagi mengekang penularan COVID-19 di sesuatu lokaliti. Jadi GIS ni memainkan peranan yang sangat besar dalam pemantauan COVID-19 di Malaysia, ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, secara ringkasnya, GIS ini dapat menghasilkan peta dalam masa yang singkat dan kos efektif. Ia juga membolehkan perkongsian antara agensi dan orang awam. Ia adalah data digital yang dihasilkan dan mudah untuk dikemaskini pada bila-bila masa. Selain itu, GIS dapat memanipulasi data mengikut keperluan kita pada ketika itu. Dan seterusnya, ia membolehkan pengurusan terhadap sumber data spasial atau non-spasial dilakukan dengan lebih berkesan kerana ia lebih mudah diakses. Seterusnya, ia membolehkan perancangan, pemantauan terhadap projek pembangunan dilakukan secara visual, mudah dan juga kos efektif. Dan terakhir, ia dapat melakukan analisis spasial yang mudah sehingga yang kompleks, bergantung kepada keperluannya. Jadi itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan penerangan saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi mendengar penerangan saya. Saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan dalam pembentangan saya. Jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, ada yang tidak jelas, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar soalan melalui ruangan chat room yang disediakan, dan insya-Allah saya akan cuba menjawab dengan baik dan jelas, ya. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.